ada persoalan, kita pergi bab 1. Tak ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Sekejap saya tengok handphone saya ni berdering-dering macam ni. Okay, kamu ada. Baru masuk. Umar baru masuk. Okay, tadi terkeluar. Adila di grup C dan D. Grup C. Grup D ialah Zakwan ni link. Okay, kena tengok jadi kamu kena lihat di sini. Oh, dia dah pilih tajuk budaya Indonesia. Kumpulan Adila. Okey. Dah pilih tajuk dah. Alhamdulillah. Okey. Siapa cepat dia dapat. Macam tu lah. Okey, kita tengok kepada bab 1 Kita ada 45 minit. Saya nak berhenti nanti sebelum pukul 6 lah kot. Sebab sampai asar. Kamu masak. Tak masak kot kat college. Kat Bazar Ramadan. Beli dah ke barang makanan? Belum? Macam mana nak buka puasa suruh kawan beli? Pasar kat rumah lah. Dekat rumah? Kami rumah sewa. Oh, rumah sewa. Kebanyakan pelajar semua rumah sewa ya Pak Fai ni? Ya, madam. Ya, betul. Tapi di sekitar sini ke? Maknanya di sekitar Shah Alam ke? Ada yang TDDI. Section 7 je. Oh, ada yang TDDI. Okey. Tapi line ke internet data ke wifi okey. Sebab dia satu cabaran juga ni. Okey. Pengenalan ilmu falsafah. Apa dia ilmu falsafah ni? So, saya nak terangkan kat sini. Okey, falsafah ni bukan satu perkara yang baru sebenarnya. Dia berada dengan kita lama dah. Cuma istilah tu kita tak gunakan. Okey, dan falsafah ini, kenapa bab 1 kita belajar falsafah pendidikan kebangsaan? Sebab dalam falsafah ini adalah mempelajari tentang hakikat diri, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan kemasyarakatan dan untuk membina individu yang sejahtera. Macam mana nak lahir individu yang sejahtera? Sebab falsafah ni kan untuk kebahagiaan, untuk kebenaran hakiki, untuk mencari kebahagiaan lah. Jadi untuk membina individu, kita dah ada di Malaysia ini falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab nak bina individu atau nak membina diri kecil, atau dalam falsafah disebut alam saghir atau mikrokosmos, jadi ia adalah melalui pendidikan. Sebab itu dalam falsafah pendidikan kebangsaan dia ada pembentukan Jerry yang seimbang. Jerry. Apa dia Jerry? Bukan Tom and Jerry tetapi jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang seimbang untuk menjadi insan sejahtera. Insan sejahtera. Jadi melalui apa? Pendidikan kebangsaan. So sebab itu dalam bab 1 nanti kita akan tengok FPK. Saya ringkaskan FPK ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kemudian apabila terbinanya diri individu tadi, iaitu alam kecil tadi, akan individu yang sejahtera akhirnya membentuk negara yang sejahtera. Untuk membina diri besar ataupun negara disebut juga sebagai national atau makrokosmos. Dalam bahasa Arab disebut alam kabir. Kabir besar. Allahu Akbar. Akbar paling besar daripada perkataan kabir. Kabir besar. Jadi untuk membina makrokosmos atau alam kabir ini adalah dinaungi dengan falsafah rukun negara. Kita ada berapa rukun negara ini? Ada 5 rukun negara. Jadi untuk membina diri kecil dan diri besar akhirnya untuk mencapai falsafah sejahtera. Dalam falsafah ini kita akan belajar elemen dimensi teoretikal dalam CTU 552. Sebab itu dalam falsafah bab ketiga kita akan belajar bab logik, cara berfikir. Bab kejadian manusia, psikologi. Kejadian metafizik, epistemologi, teori ilmu. Dan juga kita akan belajar ideologi yang memberi satu pengaruh besar di dalam aspek pemikiran manusia. Dan juga seterusnya kita akan mempelajari dalam falsafah ini ialah etika, politik, ekonomi dan peradaban yang bersifat praktikal, yang ini di dalam CTU 554 semasa akan datang. Dia belajar tentang praktikal penghayatan etika dan peradaban. So CTU 552 ini dia lebih belajar kepada teori falsafah. Justru itu teori ni memang lebih sukar daripada praktikal yang ini.
Sebab praktikal tu kita benda yang amal, yang kita nampak. Teori ni tak nampak. Sebab itu bila sebut metafizik, epistemologi, benda-benda tak nampak ni. Tapi kita belajar bab ini. Okey, jadi kat sini kita akan belajar tentang apa dia falsafah, tujuan, falsafah pendidikan kebangsaan yang akhirnya menjadi falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam yang sebenarnya mempunyai banyak pengaruh kepada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah rukun negara, prinsip rukun negara, kepentingan menghayati rukun negara, falsafah sejahtera dan sumbangannya kepada keluarga, masyarakat dan negara. So, ilmu falsafah ini ialah satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas, satu pemikiran yang tuntas, tujuannya untuk mencari kebenaran. So kalau kita tengok di sini, subjek ini bukanlah untuk menjadikan kamu ahli filsuf. Itu tinggi sungguh tu. Tetapi kita belajar secara asas sahaja cara berfikir untuk mendapat kebenaran. Dalam masa yang sama kita kena tahu serangan-serangan pemikiran yang wujud yang memberi kesan kepada pembentukan pemikiran manusia sekarang. Jadi di sini jadi kalau kita lihat di sini apa dia falsafah. Okey, falsafah dari sudut etimologi. Apa makna etimologi? Bahasa. Ini bahasa apa? So macam contoh, kita kalau mengkaji tentang ilmiah, kita kena tahu maksud. Contohnya hedonism. Apa makna hedonism? Okey, hedonism ni bahasa Yunani. So kena tengok bahasa Yunani tu makna dia apa. Itu makna etimologi. Okey, dalam etimologi, falsafah ini dia bahasa Yunani berasal daripada filosofia. Philo bermakna cinta. Sophia makna bijak. Sophia makna hikmah. Sophia makna ilmu. Sophia makna kebenaran. Jadi filosofia ataupun filosofi bermaksud cinta kepada ilmu, cinta kepada kebenaran, cinta kepada hikmah, cinta kepada kearifan, cinta kepada kebijaksanaan. Love of wisdom and truth. Jadi cintakan kebenaran. So kalau kita tengok di sini, kamu boleh baca ini saya ambil daripada buku Sunawarilong yang saya kata saya dah scan bahan ni dalam masuk pengenalan ilmu falsafah. Dekat kamu punya Google Drive yang saya dah share tadi. Kat situ digunakan perkataan cinta. Istilah perkataan cinta ini maknanya mencintai sesuatu walaupun tidak memiliki ataupun mencari ilmu, dia ada memberi. Bila kita sebut cinta, dia kena ada usaha untuk memiliki. Dan berlakulah antaranya fenomena seperti obses ataupun teruja. Keterujaan untuk mencari ilmu tersebut. Kalau kita katakan fenomena orang bercinta, dia teruja, dia rasa seronok, menimbulkan teruja ni ataupun disebut keasyikan. Asyik. Ini keasyikan, asyik. Keasyikan berlaku sehingga kan tak sedar handphone dia dah panas kan, tak sedar, sampaikan terlalu asyik dia bercakap dengan yang orang yang dicintainya sebab rasa seronok kan. Jadi menimbulkan satu keseronokan, keterujaan. Dalam mencari ilmu, cintakan hikmah, jadi bila kita sebut perkataan cintakan hikmah, timbullah usaha untuk memiliki ilmu tadi dengan penuh kesungguhan. Dia tidak akan rasa kepenatan, tak rasa kebosanan, malahan sanggup berkorban. Malahan sanggup melakukan pengorbanan dari sudut wang ringgit, tenaga, masa dan sebagainya untuk memiliki cinta tersebut. Itu untuk memiliki ilmu tersebut. Dan setelah dia memiliki ilmu tersebut, dia akan merasa bahagia dan rasa tenang. Dia amat berbeza dengan orang tu belajar kerana apa? Kerana nak kerja. So dia belajar memang dia akan target nak dapat markah yang bagus. Ada kalanya cara dia tu goyang kaki, kawan yang buat, upah orang, dia rasa bosan, rasa tak seronok, nak dapat markah sahaja. Contoh, kalau kita katakan cintakan hikmah, bagaimana kita tengok ahli-ahli falsafah dahulu, diorang ni bukan mempunyai satu saja ilmu tapi multidisiplin ilmu. Contoh Ibn Sina, dia seorang ahli falsafah. Dalam masa yang sama dia seorang doktor, dia seorang ulama, dia penghafal Al-Quran dan banyak ilmu lain. Macam Al-Khawarizmi,
orang matematik memang kenal lah Al-Khawarizmi, bapa algebra moden. Dia yang memperkenalkan angka sifrun, angka sifar tu angka kosong yang amat berguna di dalam kita katakan di dalam IT, kita katakan dalam sistem komputeran ini guna kosong kan, huruf kosong dan satu. Jadi kosong tu penting. Okey. Dan juga sebenarnya Al-Khawarizmi ini dia pakar geografi. Dia telah mencipta peta dunia pertama dan dia juga telah membuat jam matahari dan sebagainya. Banyaknya ilmu dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ilmuwan silam ini, bila dicintakan ilmu tadi, kesungguhan tadi sampai merantau jauh. Cuba kita tengok kan, kita merantau jauh, tak buka puasa lagi dengan mak, itu adalah kerana apa? Jadi kalau orang yang cintakan ilmu, dia tak rasa perkara tersebut menjadi satu beban. So istilah inilah yang digunakan untuk filosofia, cintakan hikmah dalam falsafah. Cintakan hikmah, love of wisdom. Sebab itu perkataan love ni okey digunakan. Dari sudut terminologi, ni bukan terminologi bahasa, iaitu dari sudut istilah. Dari sudut istilah, maknanya apa maksud kalau itu dari sudut bahasa, dari sudut istilah ini ialah bermakna ini adalah makna yang dikendaki. Dan kita merujuk kepada beberapa tokoh. Kat sini saya utarakan 2 tokoh daripada ahli falsafah Yunani, seperti contoh Aristotle. Aristotle kata falsafah ialah ilmu memahami hakikat ketuhanan. Ilmu tentang metafizik, struktur dunia, tujuan hidup manusia, hubungan manusia dengan alam. So benda-benda ni memang kita belajar lah. Dalam Islam kan kita akan tahu siapa kita, siapa jadikan kita, kenapa kita dijadikan. Itu persoalan-persoalan yang fitrah tentang manusia persoal. Jadi bagi Aristotle itulah nak mempelajari hakikat, apa makna hakikat tentang kebenaran Tuhan dia. Jadi kalau kita tengok ahli falsafah Greek Yunani ni, mereka di zaman ni kadang-kadang ada gap wahyu. Masa tu tak ada lagi Nabi, ataupun masa tu gap jauh dengan Nabi. Jadi bagaimana mereka menggunakan akal untuk mengenal aspek ketuhanan, mengenal aspek kebahagiaan dengan kebenaran tadi, gunakan akal. Jadi dia ada gunakan beberapa metod lah untuk mencari sesuatu tadi. So cara dia berfikir tu macam mana. Sebab itu kita belajar bab ketiga ialah metodologi, logik dan metodologi. Okey, Plato ni dia suka sebut perkataan kecantikan. Bagi dia juga falsafah ini adalah satu perkara yang benar, baik dan cantik. Bagi Plato, cantik ini dia bukannya cantik rupa waras. Cantik ini maksud dia ialah benda itu benda yang bijak. Sebab itu Plato dia mendefinisikan good governance di dalam bukunya The Republic, bagaimana pemimpin tu mesti ada ilmu untuk mendapatkan kecantikan. Maknanya untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu. Satu yang baik. Yang seterusnya Al-Farabi, dia kata apa dia falsafah ialah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Jadi segala ilmu memang ada benda kita kena tahu hakikat sesuatu itu. Itulah dia kata pokok segala ilmu. Dan bagi Al-Kindi, falsafah ialah satu hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanggapinya. Maknanya tentang hakikat kebenaran. Okey, jadi falsafah tu apa sebenarnya? Hakikat nak mencari kebenaran. Hakikat tentang kita sendiri. Hakikat tentang kehidupan kita. Dan falsafah ini bukan satu perkara yang baru tetapi dah berada lama dengan kita. Dan dengan falsafah itu dia membentuk satu worldview. Apa dia worldview? Okey, worldview, satu sudut pandang. Worldview, satu sudut pandang. Worldview itu sudut pandang seseorang, sudut pandang seseorang. Okey, jadi dia membentuk sudut pandang untuk hakikat. Jadi falsafah dia cara berfikir. Seandainya orang itu berfikir dengan sudut pandangan agama dia. Contoh dalam kelas kita semua Muslim kan. Okey, kita sudut pandangan Islam. So cara kita berfikir sudut pandangan Islam, cermin mata kita ialah Islam. Jadi macam mana nak makan, macam mana nak minum, berpakaian, berekonomi, bersosial, sudut pandang Islam. Bagi orang yang liberal, sudut pandangan liberal digunakan.
Dia jadi sebab liberalism itu ialah ideologi, satu falsafah yang lahir daripada pemikiran tu mewujudkan ideologi seperti contoh liberal. So dia akan pandang contohnya nak makan bebas, makan apa saja, pakaian bebas, nak kahwin bebas walaupun sesama jenis. Itu liberalism, dalam kehidupan macam mana. Bagi golongan materialism, dia pandang benda je. Benda yang tak nampak dia tak percaya. Sebab itu orang yang yang ada pengaruh materialism, dia tak percaya kepada konsep pahala, konsep dosa, konsep hari kebangkitan semula, sebab benda itu bersifat non-material. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang yang materialism ini akhirnya dia membentuk seorang yang materialistik kan, kebendaan. Dia akan jadi kedekut sebab dia tak nampak bab pahala sedekah. Dia nampak duit dia akan kurang. Makanan dia kurang kalau bagi dekat orang. Tetapi kalau golongan yang percaya kepada sudut pandangan Islam, lagi kita sedekah ke orang, lagi kita dapat pahala, lagi kita dapat rezeki. Itu sudut pandang. So bagaimana falsafah ini akhirnya membentuk sudut pandang. Contohnya UiTM, kita ada falsafah UiTM. Cuba cari falsafah UiTM. Kelas fizikal memang saya suruh pelajar cari kan, semua orang mempunyai potensi kan, kemampuan. Jadi ITM atas falsafah itu dia melakukan tindakan yang menganggap semua orang berkemahiran. Tak kiralah kemahiran dia dia tak mahir dalam bidang akademik, tapi mahir dalam bidang kesukanan. So kita ada fakulti sukan. Dia mahir dalam bidang muzik, so kita ada fakulti muzik. Dia mahir dalam bidangnya kulinari. So berbagai bidang, semua manusia itu ada dia punya kita kata kemahiran yang pelbagai. Itu falsafah UiTM. Sebab itu kita ini dulu ITM dia bermula dengan pelajar walaupun dia tak kredit bagus dalam SPM, kita buka kepada pra. Pra contohnya ke pelajar pra. Sebab UiTM-nya falsafah tu apa? Dia membentuk sudut pandang. So sudut pandang seseorang tu. Okey, contohlah bagaimana orang Melayu dia ada falsafah hidup dia. Orang Melayu ni beragama apa? Islam. Biasanya Islam ini kepegangan seorang itu dia akan mencorakkan cara dia berfikir, mencorakkan bagaimana world view dia. So kita tengok kat sini kan, contoh. Okey, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Ini adalah kata-kata apa? Pembayang. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Hancur badan dikandung tanah ni apa maknanya? Alam. Alam apa? Siapa dia jawab? Alam. Dia tak di sini. Syamimi. Alam apa Syamimi? Syamimi Izzati. Ada? Saya harap pelajar ada di sini. Takut kat pasal Ramadan ke apa ni? Alam apa ni? Alam barzah. Ya, alam barzah. Okey, alam barzah. Okey, alam barzah nampak ke tak nampak? Tak nampak. Itu adalah elemen metafizik yang dipercayai bagi orang Islam. Budi yang baik dikenang juga adalah nilai buat baik. Ini adalah elemen aksiologi, iaitu teori nilai buat baik. Jadi diharapkan bagi anak-anak orang Melayu ini sentiasa buat baik, sebabnya bila kita mati, dah kubur, dah hancur dah tubuh badan kita kat tanah, maknanya meninggal dunia, alam barzah, budi kita yang orang kenang itu yang akan mendapat ganjarannya. Begitu jugalah dengan logik, seperti contohnya kalau tidak pecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Itu secara logik. Kita tengok pula bagaimana terjemahan orang Melayu falsafah dia dalam berpakaian. Okey, sudut pandang world view tadi Islam, syariah dia dipunjunjung. Orang Islam pakaian dia kenapa? Menutup aurat. Okey, jadi diterjemahkan dalam bentuk pakaian yang untuk menutup aurat. So kamu tengok kat sini kan, bukan saja-saja butang 5, dia ada makna. Falsafah cari kebenaran. So dengan falsafah itu dibina pakaian tadi. Nak melambangkan orang Islam ni menjunjung 5 rukun Islam, butang 5. 2 butang ke atas iaitu syahadah dan juga solat. Yang lain itu butang 3 di sini dengan cekak musang berbutang 5. 5 rukun dalamnya, 5 petua di bawahnya, 5 tiang ditegakkan. Dan ada 3 poket, 3 kocek. Kalau satu je dia jadi bukan baju Melayu tradisi. Kurta satu je. Kurta kadang ada poket, kadang tidak. Okey, jadi dia ada maksud iman, Islam dan ihsan. Bagi orang Johor, dia tak pakai baju Melayu yang butang 5, dia butang 1, dia bagi baju teluk belanga. Dia juga ada maksud, iaitu maksud Tuhan yang Esa.
Ya, dan dekat baju Melayu moden ini dia ada pesak. Ya, pesak tu dekat tepi tu kan. Jadi dia macam dia tak fit. Ya, dia menutup aurat. Dan lebih cantik lagi orang Melayu ini memakai samping. Ya, dan kalau orang Johor dia adalah makna-makna samping tersebut. Ya, okey. Bagi kurung baju Melayu moden, dia tak lagi begini. Ya, ada yang dia tak buat poket ke ataupun dia fit, dia tak ada pesak. Ya. Kita tengok beza dengan orang zaman dulu, ya, bagaimana falsafah, ya, agama yang dijunjungi, yang dicernakan dalam bentuk pakaian yang memang untuk menutup aurat, bukan membalut aurat dengan begitu fit dan sebagainya. Bukan kata Ustazah boleh tak boleh ke? Boleh, tapi kena tutuplah cantik-cantik, janganlah terlalu fit sangat kan. Okey. Begitu jugalah dengan orang perempuan, baju kurung. Kenapa nama kurung? Kurung itu adalah untuk mengurung aurat. Mengurung, ya, aurat ini ialah kita katakan keaiban, ya, yang perlu ditutup, ya. Jadi sebab itu dia ada pesak. Kalau kurung moden dia tak ada pesak. Ni cerita pasal baju nak raya dah kan. Jadi kalau kita tengok di sini dia ada falsafah dia. Kalau kita tengok baru ni kan, isu dekat Pavilion, berebut orang, berusuh orang nak dapat baju raya, baju Melayu RM1. Rupanya RM1 tu bukan ramai yang dapat 11 sahaja kan. Itu adalah yang menunjukkan bahawasanya orang Melayu ni memang pakaian dia ni nak raya, dia pakai baju tradisi. Kalau boleh kita nak hari-hari pakai baju Melayu macam dia ada kita kata macam susahnya. Tapi kalau saya lah, saya amat galakkan pelajar saya pakai baju Melayu. Ini hari Jumaat tu pakailah. Sebab hari Jumaat tu hari raya untuk orang Islam. Pakailah comel dah kan, lepas tu pun nak sembahyang Jumaat. Bersamping lagi, bersogok lagi, macam nak pergi nikah orang kata kan. Tapi itulah budaya kita yang kita kena tunjukkan bahawa ini dia ada falsafah dia. Bagi orang Cina dia ada falsafah pakaian dia. Orang Kadazan, orang yang lain dan sebagainya. Kalau orang Barat sebenarnya tai ke bo ke dia ada makna. Dia ada makna-makna. Makanan mereka pun ada makna. Sebenarnya macam contoh kan, croissant tu macam roti yang bentuk sabit tu kan, dia ada cerita di sebaliknya. Cuba tanya kat budak kulinari, setahu saya lah, kenapa dia bentuk roti tu bentuk macam bulan sabit. Adalah sebagai semasa macam kejatuhan, masa lepas kejatuhan tumbangnya Turki Osmaniyah dan sebagainya, mereka nak cipta satu makanan yang nak meraihkan kejatuhan umat Islam. Jadi dia cipta antaranya makanan. Jadi makanan tu pun dia buat bentuk sabit, kemudian dimakan. Itu antaranya macam contohlah kek. Dah jadi buat kek. Kek ni kek, kita tiup lilin. Lilin ni dah ada lambang, maknanya kita bakar dan kemudian kita pecah perintah, maknanya kita bagi-bagikan, dan sebagainya. Itu dia ada simbol-simbol. Tapi kalau kita kata Ustazah kita makan kek, kita tak cakap tu tak apa ke, boleh je, tak ada masalah. Cuma nak kata orang Barat dia juga mencipta sesuatu makanan dan ada untuk memperingati sesuatu perkara lah. Okey, dalam Al-Quran pun ada benda falsafah seperti contoh dalam metafizik, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang turunkan hujan atau kami? Jadi benda metafizik, benda tak nampak ini sukar kita nak faham. Justru itu dalam ayat Quran, macam mana kita nak faham metafizik, Allah sebut supaya kita lihat benda fizik dulu. Sebab itu bila kita mempelajari bab yang kelima, dalam bab metafizik, first order ialah fizik, benda yang kita nampak. Kita tengok benda yang kita nampak. Contohnya hujan, kita nampak hujan. Hari ni hujan daripada pagi tadi kan. Okey, hujan pagi tadi. Okey, siapa turunkan hujan? Kamukah yang turun atau kami yang turunkannya? Allah kata. Jadi kita tengok hujan, kita fikir, siapa buat? Mesti ada pencipta. So kita kenal kepada benda metafizik selepas kita lihat, kita kaji tentang fenomena yang berlaku dalam fizikal. Okey, itu antaranya. Okey, jadi saya nak tunjukkan di sini ada satu video tentang world view. Sebab sekejap saya baru nak cari, lupa nak pasang. Sekejap saya buka world view.